Di sini kita berkumpul ramai, berbagi pandangan, berkongsi idea. Satu tujuan, satu hati, menuju masa depan yang lebih ceria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada para hadirin yang sudi menonton video kami pada kali ini. Pada video hari ini, kami akan melakukan satu pembentangan untuk menganalisis satu artikel yang bertajuk Program Keberkesanan Pemindahan Ilmu serta Tata Cara Menyelamat Ketika Banjir dalam Komuniti Masyarakat Kuala Krai, Kelantan, Malaysia. Baik, untuk menganalisis artikel ini, kami merujuk kepada tajuk utama kami, iaitu Komunikasi Lisan Asas Kualiti Interpersonal Siswa. Sebelum kita melanjutkan pembentangan kita pada kali ini, saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan saya terdahulu. Nama saya Alia Natasha binti Nafi dan lebih gemar dikenali sebagai Natasha. Saudari? Nama saya Syakirah Nur Ain binti Muhammad Asri, lebih dikenali sebagai Syakirah. Nama saya Fatia Kristina binti Asmanira, lebih gemar dipanggil dengan panggilan Kristina. Baik, terima kasih sahabat. Baik, sebagai permulaan pembentangan kita pada pagi ini, saya akan menerangkan tentang salah satu isi kandung pembentangan kita pada pagi ini, iaitu keutuhan wacana. Apa itu keutuhan wacana? Keutuhan wacana ialah kesempurnaan ucapan, pertuturan atau penulisan serta perkongsian idea dalam aspek lisan. Dan keutuhan wacana mempunyai pelbagai ciri yang dapat kami fokuskan dalam buku teks penulisan akademik. Yang pertama ialah kesinambungan idea, di mana setiap idea yang difokuskan dalam ayat untuk melakukan sebuah penulisan mempunyai idea yang sama dan jelas untuk membagi pemahaman yang mendalam kepada pembaca. Yang kedua, susunan berturutan. Susunan ayat perkataan yang berturutan dan selari, yang mana sebagai contoh sebab dan tindakan. Dengan itu, ayat yang ditulis dapat difahami oleh pembaca dan memberikan idea yang jelas kepada pembaca. Yang terakhir, keserasian dalam unsur linguistik dengan linguistik yang lain. Apa itu linguistik? Linguistik ialah bahasa, makna bahasa serta konteks dalam bahasa. Dengan keserasian linguistik digunakan, bahasa atau makna bahasa yang digunakan memberikan pemahaman yang mendalam kepada pembaca. Dengan itu, tidak berlaku sebarang salah faham tentang maklumat yang ingin disampaikan dalam teks atau penulisan. Seterusnya, saya akan memperkenalkan salah satu jenis keutuhan wacana, iaitu keutuhan semantik. Dengan adanya keutuhan semantik dalam artikel, kami dapat menganalisis bahawa salah satu aspek keutuhan semantik yang dapat kami analisis ialah makna. Makna dalam artikel dapat dijelaskan dengan baik, yang mana makna itu ialah untuk menerangkan kepada komuniti tentang tata cara menyelamat ketika banjir. Selain itu, konsep yang jelas juga dapat kami fokuskan dalam artikel. Konsep untuk pemindahan ilmu serta inisiatif untuk menyelamatkan diri ketika banjir
dapat dijelaskan dengan baik dalam artikel tersebut. Dengan itu, pembaca dapat memahami setiap idea yang ingin disampaikan oleh penulis melalui artikel tersebut. Baiklah, untuk mengupas isi selanjutnya, saya menyerahkan kepada sahabat saya, Shakira. Baiklah, saudari Natasha, terima kasih atas idea yang cukup benar sekali. Seterusnya, saya akan menerangkan lebih lanjut tentang keutuhan gramatikal. Terdapat dua penggunaan ayat, iaitu ayat aktif dan ayat pasif. Contoh ayat aktif ialah ahli akademik akan memindahkan ilmu yang menekankan tindakan secara langsung, manakala ayat pengetahuan telah dipindahkan yang memberi fokus kepada hasil tindakan. Dari segi tense, artikel ini menggunakan bentuk masa kini untuk menerangkan proses yang dijalankan dan bentuk masa lepas untuk menjelaskan tentang hasil yang dicapai. Dan dari penggunaan kata ganti seperti kami dan anda mencipta hubungan lebih dekat antara pembaca dan penulis. Ini menjadikan mereka seolah-olah terlibat secara langsung dalam program yang dijalankan. Beralih ke poin seterusnya, iaitu keutuhan leksikal. Kata penggunaan istilah teknikal seperti tata cara, pertolongan cemas, arus deras menunjukkan ayat yang jelas dan tepat supaya mudah difahami oleh pembaca. Seterusnya, terdapat juga kata sinonim seperti menyelamat dan pertolongan, tetapi artikel ini lebih fokus kepada kejelasan. Dan akhir sekali, terdapat juga kata kunci seperti pemindahan ilmu, komuniti dan keselamatan. Seterusnya, saya akan menerangkan lebih lanjut tentang keutuhan fonologi. Terdapat penggunaan bunyi yang berulang dan ritma yang memberi penekanan kepada pentingnya ilmu tersebut. Terdapat juga dalam konteks pembacaan seperti kata keselamatan, bencana dan komuniti menambah daya tarik dan kefahaman mesej. Baiklah, saya akan memberikan kepada saudari Kristina untuk menjelaskan lebih lanjut tentang idea seterusnya. Terima kasih saudari atas penjelasan yang sangat jelas dan padat. Saya akan menjelaskan tentang kejelasan wacana. Kejelasan wacana dalam artikel ini dianalisis dalam pelbagai aspek. Lontaran aspek yang pertama adalah struktur yang teratur. Dalam artikel ini, kita dapat lihat struktur yang jelas di mana ia dimulai dengan pengenalan analisis, kemudian diikuti dengan penjelasan tentang pemindahan ilmu dan diakhiri dengan hasil dan impak program. Ini dapat memastikan pembaca mengikut alur pemikiran dan memahami isi yang ingin disampaikan dalam artikel ini. Melabuh kepada aspek yang seterusnya adalah penggunaan bahasa yang tepat. Dalam artikel ini terdapat dalam artikel ini analisis teknikal digunakan seperti keselamatan, seperti tata cara menyelamat dan pertolongan cemas yang digunakan secara berkesan. Kenapa saya mengatakan ia digunakan secara berkesan? Kerana ia menjelaskan konteks tanpa sebarang kekeliruan. Selain itu, penggunaan istilah secara konsisten juga membantu pembaca untuk memahami isi dengan lebih mendalam. Melabuh kepada aspek yang seterusnya adalah pengulangan dan penekanan.
dalam artikel ini, kita dapat lihat bahawa mesej utama yang diulang dalam artikel ini adalah seperti keselamatan dan komuniti. Ia diulang bagi memberikan fokus kepada pembaca untuk melihat mesej utama yang ingin disampaikan oleh penulis dalam artikel ini. Selain itu, penekanan pada hasil positif juga memberi fokus kepada keberkesanan inisiatif dalam artikel ini. Lontaran aspek yang keempat yang akan saya bincangkan juga iaitu contoh dan bukti. Hasil tinjauan yang dijalankan menunjukkan peningkatan penguasaan ilmu selepas program dilaksanakan memberi bukti konkret tentang kejayaan inisiatif ini. Ia bahkan mengukuhkan keberkesanan analisis ini. Selain itu, data dan hasil yang nyata juga dapat meyakinkan kita bahawa inisiatif ini membawa kepada perubahan yang positif. Aspek yang kelima yang akan saya bincangkan juga adalah bahasa yang mudah difahami. Seperti yang telah saya kabari kepada saudara dan saudari semua, artikel ini menggunakan analisis teknikal tetapi ia tetap mudah difahami oleh pembaca awam kerana ini adalah aspek yang sangat penting untuk memastikan semua lapisan masyarakat tanpa mengira tingkat pendidikan dapat memahami dan menerima maklumat yang ingin disampaikan. Melabuh kepada aspek yang terakhir iaitu perhubungan antara idea. Perhubungan antara idea dalam artikel ini dapat dilihat dengan jelas dengan menjelaskan hubungan antara idea secara logik. Ia dimulai dengan tujuan program hingga hasil yang diperoleh. Dengan ini, pembaca dapat melihat kesinambungan antara teori dan praktik. Itu sahaja dari perbincangan tentang kejelasan wacana. Seterusnya, saya juga akan membincangkan tentang salah satu aspek yang sangat penting dalam elemen analisis, iaitu kohesi. Kohesi ini merujuk kepada hubungan yang jelas antara elemen dan teks. Ia membantu untuk membentuk struktur linguistik yang baik. Yang pertama adalah penggunaan kata ganti. Dalam artikel ini, penggunaan kata ganti seperti ini dan itu digunakan untuk mengurangkan pengulangan sesetengah perkataan. Ini dapat memastikan kelancaran maklumat disampaikan. Ini dapat memastikan kelancaran penyampaian maklumat sampai kepada pembaca dan pembaca dapat memahami dan mengaplikasikannya dalam kehidupan mereka. Yang kedua adalah frasa transisi. Frasa transisi yang digunakan dalam artikel ini seperti selanjutnya dan oleh itu menunjukkan hubungan yang baik dan logik antara pernyataan dan idea. Ini dapat membolehkan pembaca mengikut alur pemikiran dan memahami intipati yang ingin disampaikan oleh penulis artikel ini. Seterusnya, berkaitan dengan koheren, saya akan menyerahkan kepada sahabat saya iaitu Natasha. Terima kasih sahabat Christina, sangat bernas hujah yang disampaikan oleh beliau. Baik, untuk elemen koheren, saya akan menjelaskan beberapa aspek yang dapat kami analisis melalui artikel yang kami cari. Baik, yang pertama ialah tema yang serasi. Tema yang dijelaskan dalam artikel, dalam ayat-ayat ni yang digunakan dalam artikel adalah serasi antara satu sama lain. Dengan itu, ia dapat menerangkan idea utama atau tajuk yang ingin disampaikan melalui artikel dengan jelas dan betul. Seterusnya, setiap fakta ataupun fokus dalam artikel mempunyai idea sokongan dari tokoh-tokoh yang masyhur. Sebagai contoh, artikel yang kami pilih mempunyai individu yang dijadikan sebagai rujukan untuk menghasilkan sebuah artikel tersebut. Yang terakhir ialah susunan logik. Setiap penulisan yang dilakukan menggunakan susunan-susunan yang betul bagi mengelakkan kekeliruan dalam kalangan pembaca.
Dengan itu, pembaca dapat memahami apa yang ingin disampaikan dalam artikel atau penulisan atau teks yang ingin ditujukan kepada mereka. Baik, itu sahaja. Okey. Ini adalah rujukan dalam artikel yang telah kami gunakan untuk menghasilkan perbincangan hari ini. Sebagai penutup, saya berterima kasih kepada penonton yang menonton perbincangan kita hari ini. Saya harap ilmu dan analisis yang kami sampaikan dapat anda aplikasikan dalam bidang masing-masing. Dan juga ingatlah bahawa komunikasi merupakan kunci yang sangat penting untuk memahami dan menjalinkan hubungan sesama masyarakat. Sebelum saya akhiri perbincangan ini, izinkan saya memberi sepatah dua pantun yang berbunyi: bunga mawar indah berseri, mekar di taman memberi harapan. Semoga ilmu yang diperolehi menjadi cahaya dalam setiap tindakan. Itu sahaja dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.